hati dan di jiwa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, terima kasih pada Hajah Pengerusi bicara pada pagi ini, seluruh ibu-ibu, makcik-makcik, akak-akak yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah aturkan kita pada pagi ini, pagi yang barakah, pagi Jumaat yang mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf agak lewat sikit saya masuk. Maklum baru balik beberapa hari. Ni hari yang kedua. Sana pagi lagi jadi agak ni. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, hari Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita jangan tinggal 3 perkara. Yang utama, 3 perkara yang utama ni. Saya mau respon dulu macam ni, suara saya clear tak? Cakap clear Ustaz. Clear Ustaz. Ya Ustaz. Clear. Terima kasih seluruh yang dirahmati Allah. Untuk maklumat, yang ikut kita kuliah pagi ni juga daripada kumpulan Amal Jariah Brunei. Kumpulan Amal Jariah Brunei. Datin Hajah Misnah. Ya, begitu juga Hajah Salwa dan yang lain-lain saya promosi juga. Dan kebetulan live di Mekah baru-baru ni pun mereka bersama, dan mungkin daripada Kepung ni juga ada bersama kuliah saya di live daripada Mekah, betul ya? Baik, seluruh yang dirahmati Allah, Nabi SAW ajar pada kita 3 sunnah yang utama yang jangan kita tinggal hari Jumaat. Yang pertama, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selawat pada Nabi SAW. Barang siapa yang sekali berselawat padaku, kata Nabi SAW, Allah dan para malaikat berselawatnya kembali kepadanya. Allahu Akbar. Maksudnya kebaikan tu akan sampai padanya balik. Dan dalam hadis Nabi SAW, di antara istighfar dan selawat, selawatlah yang lebih utama. Allahu Akbar. Yang kedua, jangan tinggal kita daripada baca Quran, sekurang-kurangnya surah Al-Kahfi. Barang siapa yang baca surah Kahfi, kata Nabi SAW, Allah selamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Hari ini pelbagai fitnah, macam-macam fitnah. Dan bila sebut Dajjal ini yang merosakkan, yang akan menyesatkan satu masa nanti. Hari ini Dajjal belum muncul, tapi pelbagai kerosakan-kerosakan yang berlaku. Pelbagai fitnah-fitnah yang berlaku. Dan yang kedua apa dia? Seluruh yang dirahmati Allah. Yang ketiga, jangan kita tinggal sunnah Nabi SAW, banyakkan bersedekah. Nabi orang yang dermawan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Dan Jumaat juga Nabi lebih lagi dermawan. Jadi di sebalik sedekah ini, subhanallah, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan di Mekah baru-baru ni, dan setiap hari Jumaat, kita sampaikan 1000 pack makanan kepada sekitar Tanah Haram yang sangat-sangat terjejas sekarang ni. Penduduk Rohingya, penduduk Sudan, penduduk Afrika, penduduk di bukit-bukit Ajat yang sangat terjejas. Setiap hari Jumaat, setiap minggu. Dan alhamdulillah daripada Amal Jariah pun bersama, daripada individu, daripada Malaysia pun, kumpulan-kumpulan daripada Malaysia pun ramai bersama dengan saya untuk edarkan pack makanan. Hari ini kita buat 1000 pack. Lepas Jumaat di Tanah Haram Mekah, nanti insya-Allah mereka akan sampaikan. 100,000 pahala sembahyang di Masjidil Haram. Mudah-mudahan 100,000 pahala juga daripada kebaikan sedekah yang kita lakukan. Yang kita nak capai adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita masuk berdasarkan buku ni, Sakratul Maut. Bila sebut Sakratul Maut, yang digambarkan, subhanallah, kesulitan. Tak dengar suara.
Suara tak dengar. Ustaz kena unmute. Okey, baik. Minta maaf, tiba-tiba dia unmute. Tiba-tiba dia mute kan. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang kematian, berdasarkan buku ini, kita akan sambung muka surat 49 yang ada kitab ni, Sakratul Maut, Dr. Ed Al-Qarni. Pengarang daripada Mesir yang pernah dipenjarakan sebab kata-kata tulisan dia amat lantang. Apa yang saya nak cerita tentang kematian, Nabi pun merasai kematian, kesulitan menghadapi kematian, apatah lagi kita ni. Apatah lagi kita ni yang subhanallah yang banyak silap, yang banyak salah. Allahu Akbar. Saya pukul 12 pagi tadi, awal malam tadi, subhanallah dapat panggilan telefon daripada pusat jagaan SRA di Kuala Selangor, pusat jagaan orang tua. Dia telefon, Ustaz minta tolong, ada ada penghuni ni dia dah meninggal. Allahu Akbar, dia dah meninggal tapi seolah-olah tak meninggal. Saya kata saya baru sampai ni, tak larang nak ke sana. Saya kata apa, kita doa sama-sama. Tepat pukul 2 pagi benar-benar dia meninggal. Memang diorang sebut dia berdoa untuk meninggal hari Jumaat. Diletakkan di rumah orang tua, dalam keadaan dia tak berkahwin, dia tak ada anak-anak, yang ada adik-beradik yang tak mampu nak jaga, diletakkan di sana. Bukan dibiarkan, tapi bukan hanya yang terbiar, tapi ada yang dijaga dan dibayarlah maksud dia. Nak cerita apa? Kita ini bila sebut mati dalam keadaan kebaikan, mati tu Allah redha. Bila mati dalam keadaan kebaikan, mati tu mati yang Allah redha. Lagi-lagi hari Jumaat yang tergambar husnul khatimah. Minta maaf agak bising di sini. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, cuba tengok tatkala engkau dimasukkan ke liang kubur. Tatkala engkau dimasukkan ke liang kubur. Cuba tengok 49. Mukadimah, segala puji hanya bagi Allah, selawat serta salam sentiasa tercurahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada lagi seorang nabi pun setelah kewafatannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Telah mengutusnya sebagai pembawa petunjuk, pemberi kabar gembira. Allahu Akbar. Kita ringkaskan, malam pertama di alam kubur. Malam pertama di dalam kubur. Itulah yang selalu ditangisi oleh para ulama, ditakuti oleh para ahli hikmah, diratapi oleh para penyair, dijadikan ilham oleh para penulis untuk menyusun karya-karya demi menggambarkan masa hadapan yang amat menakutkan. Seluruh yang dirahmati Allah, malam pertama, umpama malam pertama perkahwinan, seronok, syok. Tapi bila sebut malam pertama di alam kubur, subhanallah, satu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada amalan dan perbuatan kita. Kesan daripada amalan dan perbuatan kita. Kesan daripada kehidupan kita atas dunia, itulah yang akan tergambar. Yang akan tergambar di alam barzah, di alam kubur kita nanti. Ingat, setiap alam itu makin lama makin susah. Alam dunia lebih susah daripada alam rahim. Alam barzah lebih susah daripada alam kehidupan ini. Dan alam mahsyar nanti, di pada mahsyar lebih susah daripada alam barzah nanti. Allah, alam barzah nanti yang kita akan masuk lebih susah daripada kehidupan. Kehidupan ni pun kita dah rasa susah. Kehidupan ni kita dah rasa pelbagai ujian. Allahu Akbar. Ingat, setiap ujian Allah nak kita dekat dengan dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dengan ujian itulah Allah nak duga kebaikan kita. Allah nak duga perangai kita. Kadang kan bila dia uji, baru nampak perangai sebenar manusia. Allahu Akbar. Ni cerita tentang kematian saat kita dimasukkan di dalam kubur yang subhanallah bila sebut para ulama, bila sebut ditangisi oleh para penyair, dijadikan ilham para penulis, bermakna apa? Benda yang subhanallah menjadi satu rahsia. Motivasi dengan ingat kematian. Yang saya nak share, yang pernah sampai ke Tanah Haram, saya doakan semua yang rindu, yang dapat ke Mekah, mudah-mudahan Allah izinkan. Walaupun hari ini penuh dengan prosedur seolah-olah memayahkan, tapi bagi saya inilah ujian untuk kita dekat dengan Allah. Sejauh mana usaha kita, memang guna apps. Nak masuk kena pakai Iktamarna, kena pakai Tawakalna untuk masuk 5 waktu.
untuk kita buat umrah. Umrah tak ada masalah. Selagi kita daftar, selagi itulah kita boleh masuk insya-Allah. Ni hari ini pelbagai benda-benda yang viral yang kadang tak apa-apa, menyalahkan Arab dan sebagainya, menyalahkan kerajaan Saudi dan sebagainya. Tapi inilah yang tergambar hari ini untuk kita dekat dengan Allah, ada cabaran dia. Ni kadang bila ada app ni kadang menyalahkan, tak boleh nak masuk, hari ni tak daftar. Subhanallah, benda tu makin lama makin menjauhkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Itulah malam yang sangat menggerunkan dan menakutkan orang-orang soleh sama ada di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Sentiasa bersiap sedia untuk menempuhnya. Pelbagai perasaan yang mereka alami ketika merenunginya dan pelbagai kesedihan yang mereka rasakan ketika membincangkannya. Berikut ini kita akan mendengar secebis daripada kisah mereka dalam masalah ini. Dalam buku ini, susunan Dr. Aid ni kita akan baca. Kita akan tadabbur kisah-kisah yang boleh jadi motivasi. Semoga dapat mengambil manfaat daripada kisah-kisah itu. Semoga Allah meringankan kita daripada beban berat yang akan kita hadapi pada malam pertama di alam kubur. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kubur itu boleh jadi raudah miryadil jannah. Boleh jadi taman daripada taman syurga dan boleh jadi hufrah min hufarin nar. Boleh jadi lubang daripada lubang api neraka. Semua daripada perbuatan kita. Apa yang kita buat atas dunia, bentuk kematian kita baik atau tidak, bentuk bagaimana kubur kita syurga atau neraka. Allahu Akbar. Baik, cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 111. Yang tak ada kitab ni boleh cuba ambil catatan dan cuba tengok balik. Ni ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita selamat bila mana kita tak jauh daripada ingatan Al-Quran, begitu juga ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh daripada Al-Quran, kita sesat. Lan tadillu. Nabi bagi tahu barang siapa yang berpegang taraktu fikum amraini, dua benda ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan sunnah, Quran dan hadis, lan tadillu, tidak akan sesat. Tidak akan sesat selama-lamanya. Hari ini seolah-olah kita terkapai-kapai. Hari ini seolah-olah kita hilang matlamat bila mana kita tidak berpandukan Quran, begitu juga ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya apa? Orang yang berakal, orang yang nak dekat dengan Allah, dia akan jadikan ibrah. Pengajaran daripada Al-Quran, pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon kerjasama yang follow ni tolong unmute, tolong mute kan, mudah-mudahan tak ada gangguan insya-Allah. Tolong mute kan audio anda. Baik, cuba tengok pertama. Salah seorang orang soleh dipatuk seekor ular semasa bermusafir. Sebelum berangkat, dia terlupa meminta izin kepada ibu bapa, anak-anak dan saudara-saudaranya. Dia pun melantunkan sebuah syair yang benar-benar tulus mengungkapkan isi hatinya. Allahu Akbar, ni salah seorang orang yang soleh. Dalam musafir dipatuk ular. Dia tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak subhanallah minta izin sebelum berangkat tu. Dia melantunkan sebuah syair yang benar-benar tulus mengungkapkan isi hatinya. Syair itu akhirnya dianggap sebagai syair Arab terbaik dalam kategori syair ratapan. Dia mengucapkannya sambil berjalan ke sebuah perkuburan yang terletak di sisinya. Katanya, apa dia? Ya Allah, pada hari aku meninggalkan orang yang mesti kupatuhi. Aku meninggalkan ibu bapaku dan anakku di rumahku tanpa restu. Katanya, janganlah kau menjauh ketika mereka mengemumikanku. Kepergianku tidak begitu jauh selain hanya di kubur ini sahaja. Allahu Akbar. Kadang kan rumah kita depan kubur. Kubur tu depan kita, depan rumah kita. Tapi rasa macam jauh. Apa sebab? Sebab kita bertukar perbezaan alam dah. Jauh. Allahu Akbar, rasa jauh. Maksud syair tersebut adalah mengapa aku tega meninggalkan anak-anakku begitu sahaja. Mengapakah aku sampai hati berangkat tanpa meminta persetujuan kedua ibu bapaku terlebih dahulu dalam kepergianku. Sebegitu mudahkah kehidupan ini terancam? Memang beginikah nasib kepergianku?
mengapakah kekuatan dan kemampuanku boleh hilang dalam sekelip mata. Allahu Akbar. Kita hari ni kuat, hari ni kita mampu, hari ni kita seolah-olah ada sesuatu, tapi ingat, itu hanyalah pinjaman daripada Allah. Hanya pinjaman daripada Allah. Kehidupan ini hanya seketika. Allah letakkan kita atas dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain mengabdikan dirinya padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sebagai hamba Allah. Hidup kita bukan kepada hamba dunia, hidup kita bukan hamba kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja yang atas dunia ini sebagai apa? Sebagai hubungan kita dengan Allah, sebagai penghubung. Isteri, suami, anak-anak, harta sebagai apa? Sebagai subhanallah penghubung kita untuk dekat dengan Allah. Sebab isteri kita boleh dapat syurga Allah. Sebab suami boleh dapat syurga Allah. Sebab usrah pagi ini, kuliah pagi ini juga untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang-orang berkata kepadaku ketika mereka menguburkanku, semoga Allah tidak menempatkanmu ke tempat yang jauh. Padahal manakah tempat yang lebih jauh daripada kubur ini? Manakah tempat yang lebih menggerunkan daripada kubur ini? Dan manakah tempat yang lebih gelap gelita daripada kubur ini? Allahu Akbar. Adakah seseorang pernah membayangkan keadaan yang begitu ajaib dan aneh ini ke atas dirinya? Ya, kita renung firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Cuba tengok surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Ya, ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan tentang dirinya, diri kita ni. Allahu Akbar. Cuba tengok 99 100 surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini orang kafir ni, yang tak beriman dengan Allah. Begitu juga orang munafik, ya, dia akan sebut, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan sahaja. Dan di hadapan mereka ada barzah, yakni dinding, sampai hari mereka dibangkitkan. Allahu Akbar. Barzah ni apa maksud sebenar dia? Bukan hanya kubur, tapi dinding. Dinding yang menghalang kita daripada ke alam dunia kembali. Allahu Akbar. Dinding. Ya, dinding yang mematikan kita. Dinding yang menamatkan riwayat kita. Ingat, kita hidup ini, kita masih lagi, Allah perlukan perkhidmatan kita. Bila kita mati, Allah tamatkan dah perkhidmatan kita. Allahu Akbar. Kita muhasabah sama-sama. Ya, kalau di Masjidil Haram yang pernah sampai, lepas solat fardu, as-salatu alal amwat wal atfal, yang solat atas mayat-mayat ini, begitu juga kanak-kanak ini, rahimakumullah, Allahu Akbar. Ya, di situ ada peringatan-peringatan mati. Itu sebab bila kita ingat akan mati, itu sebagai satu motivasi. Sedarkan diri kita, hidup ini hanya sementara. Hidup ini kita sebagai hamba Allah. Hidup ini kita nak cari redha Allah. Walau ujian, pelbagai ujian. Saya setiap hari, macam pagi tadi 2-3 panggilan. Ustaz, saya susah, tengah tak ada kerja. Ustaz, saya begini, diberhentikan kerja, ada sakit. Ya, Allahu Akbar. Wallahu alam lah sama ada skema atau betul minta duit kan. Minta duit 300, 600 susah. Ya, macam saya di sini, saya buat beras. Ya, kalau muslimat di Kepung, ya, muslimat yang saya biasa hadir, saya biasa bawa beras. Ya, beras tu kita jual dan kita infakkan, begitu juga untuk dana pondok yang saya bangunkan. Subhanallah, kadang ada yang nak tukar susu anak dengan beras, ada nak tukar barang-barang yang dia ada dengan beras. Sebab apa? Payah nak dapat beras. Bukan hari ini semua mampu makan nasi, Allahu Akbar, daripada beras tu. Jadi di sebalik gambaran ni, kita muhasabah sama-sama, kita renung. Ya, Allahu Akbar. Yang kebaikan yang kita buat, itulah yang akan bantu di saat kita mati nanti. Bila sebut bab sedekah ini, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, dalam surah Al-Munafiqun, Allah sebut bagaimana kisah orang-orang munafik ini. Dia kata apa?
Bila sampai mati pada dia minta hidup balik, dia kata dia nak bersedekah. Dan akan lihat dia jadi di kalangan orang-orang yang baik. Fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Hidupkan aku satu masa nanti. Tangguhkan kejap, aku nak hidup lagi. Apa aku nak buat? Aku nak bersedekah. Sedekah yang dah tak diguna dah. Saat kematian dah tak guna dah. Allahu akbar. Baik. Sekali-kali tidak, sungguh permintaanmu itu tidak, itu akan ditolak. Dan sangkaanmu itu hanyalah bohong belaka. Oleh itu, mulai sekarang hisaplah amalmu. Sekarang bertaubatlah daripada dosa-dosamu. Dan mulai dari sekarang, hendaklah kamu menghentikan perbuatan maksiatmu. Ingatan ini balik pada kita seluruh yang dirahmati Allah. Bila kita lihat satu-satu kematian, nak menggambarkan kematian itu juga hampir pada kita. Apa yang kita sedia, apa yang kita sibukkan hari ini, bila datangnya COVID, bila datang ingatan Allah ini nak menggambarkan dunia makin lama susut nilai dia. Dunia makin lama akan kita tinggalkan. Ya, Allahu Akbar. Baik, di manakah kamu sebelum malam pertama di kubur ini? Persoalannya, di manakah kamu sebelum malam pertama di kubur ini? Bayangkan lepas nanti kita mati, kejap lagi kita mati. Kita akan ditanya, kita akan disoal sebelum kita mati tadi apa yang kita buat. Sebelum kita mati tadi apa yang kita buat. Allahu Akbar. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan hidayahmu kepada kami. Amin. Yang kedua, apa dia? Az-Zahabi. Tadi cerita seorang yang soleh di Batu Ula. Yang ni kisah yang kedua, Az-Zahabi. Seorang sejarawan Islam terkemuka menceritakan Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib meninggal dunia dalam usia yang muda. Ramai sahabat handai menziarahi kuburnya. Tiba-tiba isterinya berada di perkuburan Al-Hasan dalam keadaan yang teramat duka cita. Hanya Allah sahaja yang mengetahui sejauh mana kesedihan yang dialami isterinya. Isterinya datang ke kubur dengan membawa anak-anak. Dia mendirikan sebuah kemah di atas perkuburannya dan bersumpah akan menangisi kematian suaminya selama 1 tahun sepanjang tahun. Isterinya berada dalam kepiluan dan duka cita yang amat luar biasa. Di samping terus menangis tanpa hentinya, yakni amalan isteri Al-Hasan itu salah sebab dia tidak disyariatkan sama sekali dalam ajaran Islam. Menyamai amalan orang-orang jahiliah. Menyamai tapi Kak ni tolak ni. Menyamai amalan, saya mohon kejap, mute kan. Anis Aisyah ni, tolong siap. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, bila sebut amalan isteri Al-Hasan tadi yang digambarkan seolah-olah menyamai amalan orang-orang jahiliah. Amalan orang-orang jahiliah yang meratap satu-satu kematian. Ini bukan daripada syariat Islam. Tak salah kita sedih. Tak salah sedih. Nabi pun sedih atas kematian orang yang tersayang. Cucunya, isterinya, Siti Khadijah. Itu fitrah manusia. Tapi sampai meratap bertahun-tahun subhanallah dekat kubur, seolah-olah tidak reda dengan kematian tersebut. Ini dilarang oleh Islam. Baik, setelah berlalu 1 tahun, isteri Al-Hasan merobohkan kemah dan kemudian membawa anak-anak pulang ke rumahnya pada waktu malam. Pada waktu malam, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang sedang cakap dengan rakannya. Adakah mereka sudah menjumpai keluarga mereka yang sudah mati? Seolah-olah dia bersenda lah. Dah jumpa ke? Siap pasang kemah, lepas tu balik pula. Dah jumpa ke? Allahu Akbar. Suara lainnya menjawab tidak. Bahkan mereka telah putus asa lalu kembali pulang ke rumahnya. Allahu Akbar. Si mayat tidak dapat bercakap dengan mereka dari kubur, dari dalam kubur dan tidak menyumpai mereka. Walau hanya 1 malam sekalipun, si mayat tidak dapat keluar untuk mencium anak-anaknya dan tidak dapat melihat isteri dan keluarganya. Allahu Akbar. Ini cerita tentang mati. Satu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tanda dunia nak kiamat, Nabi SAW sebut satu gambaran al-maut al-fujaah. Mati itu nanti dalam keadaan mendadak mengejut. Tiba-tiba, tak sangka-sangka. Allahu Akbar. Dalam usrah ini, berapa ramai yang ada dalam usrah ini, subhanallah. Boleh jadi saya pergi dulu, boleh jadi anda pergi dulu. Kita tiba-tiba. Itu sebab biarlah mati itu tiba-tiba mengejut, tapi kita sentiasa bersedia untuk menghadapi mati.
Nabi bagi tahu orang yang bijak adalah orang yang ingat akan mati dan bersiap sedia untuk menghadapi mati. Siap sedia bukan sedia kain kapan, bukan sedia lubang kubur, tapi sedia dengan amalan dia. Sedia dengan sedekah dia. Sedia dengan sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang jahil adalah orang yang leka dengan dunianya. Langsung tak bersiap untuk menghadapi mati. Cuba ambil catatan sekejap. Pulang kaji balik surah Al-Hasyr ayat 18, ayat 19, ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan tengok diri masing-masing apa yang kamu sedia untuk hari esok. Allah tanya saya, Allah tanya kita semua. Kita baca Quran, kita faham. Itu sebab cuba faham. Allah tanya kita. Allah dah ingatkan kita apa yang kamu sedia untuk hari esok. Esok bukan, hari ni Jumaat, besok Sabtu bukan. Esok maksud dia apa? Di alam kubur. Di alam mahsyar nanti. Meniti titian sirat. Mudah atau susah. Apa yang kita sedia? Allahu Akbar. Wattaqullah. Dalam ayat ni, 2 kali Allah ulang perkataan takwa. Maksud takwa tu apa dia? Tunduk dan patuh benar-benar pada Allah. Takut dengan perbuatan kita yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu setiap apa yang kita lakukan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang saya nak share pada semua, bila perjalanan saya ke Mekah baru-baru ni, Allahu Akbar, Allah singgahkan saya di Maldives, sahabat-sahabat lain di Madinah. Lebih kurang 5 hari saya di Maldives. Di Maldives kebetulan saya bawa Abius, abang Abius, orang pelawak tu, dia kena serangan jantung di atas flight. Bila turun di Maldives, dia terpaksa turun, dibawa ke hospital. Jadi saya temankan selama 5 hari. Sahabat-sahabat yang lain dah ke Madinah. Di sebalik gambar ini kita fikir nak ziarah Nabi, Nabi tak izinkan ke? Tapi bila kita fikir positif, kita sangka baik Allah sedang uji aku, di sebalik gambaran itu Allahu Akbar, untuk kita banyak-banyak muhasabah. Kita nampak dengan kita datang ke Masjid Nabawi, ziarah Nabi, subhanallah kita boleh dekat dengan Nabi. Tapi bila di Maldives ni, Allahu Akbar, saya belajar sesuatu dakwah yang sampai di tempat itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sangat-sangat baik orang sana. Masjid sangat-sangat imarah. Allahu Akbar, Muslim keseluruhan. Majoriti Muslim yang berada di Maldives tu. Allahu Akbar, makanan halal mudah. Dan tak berlaku jenayah. Di sebalik gambaran tu banyak benda. Itu sebab dengan apa yang Allah gambarkan, semuanya terbaik. Dan kita menyalahkan sangka baik. Ini saya dah cuba diri saya kan. Dan perjalanan umrah yang boleh jadi Allah nak ajar kita bukan satu benda yang mudah untuk dapat redha Allah. Tapi bila kita usaha, di situ Allah redha, Allah datangkan rahmatnya insya-Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Cuba tengok. Ayat yang tadi saya sudahkan dulu. Daripada ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Allahu Akbar. Kita lupa Allah, Allah lebih lagi lupa kita. Allah biarkan kita. Ingat, di saat Allah lupakan kita, Allah biarkan kita dengan benda-benda yang lara, benda-benda yang sia-sia. Allah sibukkan kita dengan handphone. Allah sibukkan kita dengan benda-benda yang Allahu Akbar, yang jauh daripadanya. Ini hati-hati. Ulaika humul fasikun, itulah gambaran mereka-mereka yang fasik. Munafik takkan masuk dalam syurga. Fasik Allah masukkan dalam neraka dan clear daripada dosa, barulah masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Dan ayat yang ke-20, saya nak sama-sama kita renung. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama penghuni syurga dengan penghuni neraka. Penghuni syurga lah orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang berjaya. Hari ini kita duduk dalam usrah, kita buat kerja amal, macam amal jariah daripada Brunei, amal jariah daripada Malaysia, di mana pun ada kumpulan amal yang bawa dekat dengan Allah. Ini usaha kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita renung dalam diri kehidupan kita, apa yang kita nak capai.
Bila sebut nak capai syurga Allah, daripada kita hidup atas dunia ni, kita dah bentuk diri kita jadi ahli syurga. Allahu Akbar. Baik. Sebaik-baik simpanan adalah dititipkan kepada orang yang amanah. Ini perbandaraan di sisi Allah. Okey, baik. Sambungan daripada tadi, perbandaraan di sisi Allah sentiasa kita cari. Sebaik-baik simpanan adalah dititipkan kepada orang yang amanah. Jika seseorang tergolong kepada orang soleh, maka akan dikatakan kepadanya seperti mana dalam firman Allah dalam surah As-Sur, ayat yang ke-21. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka itu dengan mereka. Dia beriman, anak cucunya beriman, dia akan jumpakan. Allahu Akbar. Dan kami tiada akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Manusia ni terikat dengan apa yang dikerjakan. Allahu Akbar. Jadi kita muhasabah sama-sama. Saya ramai jumpa sahabat-sahabat yang dermawan, yang dia meninggal, isteri dan anak-anak juga dermawan. Subhanallah, beruntung dia. Kadang ada orang yang dia baik, dia dermawan, dia wakafkan tanah, wakafkan rumah. Tiba-tiba dia meninggal, anak-anak minta balik. Allahu Akbar. Ni yang menjadi satu benda yang sangat-sangat rugi. Itu sebab ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita nak masuk syurga bukan seorang-seorang. Kita nak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Tak ada guna sebenarnya kita berada di syurga, tiba-tiba isteri kita dalam neraka, anak-anak dalam neraka. Mak bapak kita dalam neraka. Allahu Akbar. Kita muhasabah. Di saat kita nak makan dalam syurga tu, terbayang mak aku dalam neraka, bapa aku dalam neraka, contoh. Allahu Akbar. Hari ni kita muhasabah sama-sama. Itu sebab hari ni kita buat amal soleh, kita ajak mereka bersama dengan amal soleh. Kita didik mereka dengan amal soleh. Allahu Akbar. Baik. Kisah yang ketiga, semasa kami berada di Abha, terjadi sebuah kemalangan yang menewaskan dua pemuda daripada dua keluarga di Abha. Mereka mengadakan satu perjalanan untuk beribadah kepada Allah. Ni dua pemuda ni dalam perjalanan untuk dekat dengan Allah. Kesedihan dan duka cita tentulah menyeliputi perasaan masing-masing daripada keluarga kedua pemuda itu. Namun hati mereka berasa terubati kerana kedua pemuda itu adalah orang soleh dan sentiasa menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Ni cerita orang yang soleh ni. Macam ni cerita dia, pemuda pertama selalu membaca Al-Quran ke mana sahaja pergi dan seakan-akan dia adalah sebagai sahabat setianya. Pemuda yang pertama, dia suka baca Quran. Pergi mana-mana dia baca Quran. Subhanallah, jadikan sahabat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya dia akan datang kepada para pembacanya kelak di hari kiamat dengan membawa syafaat. Nabi ulang ayat ni 3 kali. Nabi ulang perkataan Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dia akan datang sebagai sahabat, sebagai syafaat, pemberi syafaat, sebagai sahabat. Dia akan bantu. Allahu Akbar. Hari ni kita muhasabah sama-sama. Bisanya, selalunya pemuda ini mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Bahkan ibu bapanya berkata dia sering melaksanakan qiyamul lail. Ni nak cerita ni. Yang menjadi saksi pemuda ni pemuda yang baik. Dia baca Quran dan sering khatamkan sekali dalam seminggu, dan subhanallah dia sering melaksanakan qiyamul lail, bangun malam. Allahu Akbar. Ni nak cerita orang-orang yang baik. Jadi musibah yang dialami keluarganya terasa terubat kerana anaknya datang ke sebuah kubur, dan insya-Allah dia akan menjadi taman syurga baginya. Amin ya Rabb. Hari ini kita muhasabah sama-sama. Kita renung apa yang kita buat, bagaimana kita dengan Al-Quran. Kita dengar kisah orang yang berdamping dengan Al-Quran. Allah muliakan dia. Baik, pemuda yang kedua
adalah seorang yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Kehidupannya hanyalah di masjid, Al-Quran dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Cuba tengok. Ya, surah Al-An'am. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka yakni hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya dan dia pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, itu sebab masuk syurga tanpa hisap yang kita nak. Ya, kalau solat juga dihisap, segala-galanya bila sebut tanpa hisap ni Allah mudahkan orang-orang yang baik ni. Atas dunia baik, ya, ahli masjid, ahli Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, hari ni kita muhasabah sama-sama anak-anak muda hari ni bagaimana. Ni nak kisah, ya, nak cerita kisah orang-orang dulu, anak-anak muda zaman dulu sangat-sangat hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semoga Allah menjadikan malam pertama di dalam kubur bagi kedua pemuda ini sebagai malam yang penuh gembira dan penuh dengan kebahagiaan. Inilah balasan dan ganjaran amal soleh yang mereka lakukan semasa hidup di dalam dunia. Allahu Akbar. Seluruh yang dirahmati Allah, makcik-makcik, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan, seluruh yang dirahmati Allah. Saya nak kita renung bila kita dengar satu-satu kisah kematian untuk kita jadikan ibrah pengajaran. Ya, kematian orang yang baik untuk kita ikuti kebaikan dia. Mudah-mudahan kita juga akan ikut mati dalam keadaan kebaikan, husnul khatimah. Ya, wala, ya, jangan ya Allah takhtim alayya su'ul khatimah, dalam keadaan yang mengaibkan, dalam keadaan yang menghinakan dan sebagainya, dalam keadaan kemurkaan Allah. Allahu Akbar. Ya, itu sebab banyak-banyak doa. Allah makhtim lana ya Allah bi husnul khatimah wala takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Dan satu doa saya nak share yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, dia bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ulang-ulang doa ini, munajat ini? Apa kata Nabi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik wa ta'atik. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Jadi kita mohon kepada Allah yang bolak-balik untuk sabit qalbi, untuk tetapkan hati kita atas ketaatan pada dia, atas agamanya. Allahu Akbar. Hari ini kita muhasabah. Kita mohon ketetapan sampailah mati kita, pejam mata kita dalam keadaan sabit hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita yang tetap dalam keadaan syahadah. Allahu Akbar. Yang jadi sama-sama kita muhasabah. Saya nak share satu doa, satu amalan yang kita baca, ya, lepas solat, di mana pun kita baca, ya, untuk kita mohon kesempatan dalam bertaubat, ya, sebelum kita mati. Ya, selepas kita mati dalam keadaan, mati kita dalam keadaan syahadah, ya, dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan redha Allah. Begitu juga lepas mati kita diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah marzuqna qablal mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Seulang semula, Allah marzuqna atau Allah marzuqni qablal mauti taubatan. Ya Allah, kurniakan sebelum mati aku taubat, sempat taubat. Wa indal mauti, ketika mati aku syahadatan, boleh mengucap mati dalam keadaan syahid. Syahid tu dalam keadaan redha Allah. Ya, kalau dalam peperangan tu nampak syahid, ya, syahid di dunia, berperang, berdarah-darah, tapi Allah lebih mengetahui, ya, bagaimana niat di dalam peperangan kerana Allah atau nak tunjuk dia hebat. Ya, hari ini ada juga syahid di akhirat, nampak dalam keadaan di dunia ni kebaikan dia Allah gambarkan dan seolah-olah dia syahid. Ya, orang yang mati akibat COVID juga digambarkan syahid. Sebab apa? Menderita menanggung penyakit, azab sakit tu. Allahu Akbar. Dan bila sebut syahid juga saya boleh gambarkan bila mati itu terbongkar segala kebaikan-kebaikan dia. Mati yang menghidupkan. Dia mati tapi kebaikan-kebaikan tu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicerita untuk jadikan pengajaran, untuk dijadikan ikutan. Sangat-sangat baik. Ya, wa ba'dal mauti jannata wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Dan subhanallah, selepas mati kita mohon syurga
dan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat ya, insya-Allah. Ya, saya ulang balik, Allah marzuqni qablal mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Dan kisah yang keempat apa dia? Abu Al-Itahiyah menghadap kepada salah seorang penguasa yang terpesona dan terlena dengan kemegahan istana. Istana yang baru sahaja dibina. Bala tentera yang selalu bersedia mendengar segala arahannya serta kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya. Akibatnya, dia menjadi lupa dengan malam pertama di dalam kubur yang pasti dilalui oleh setiap insan. Itu sebab malam pertama di alam kubur bagi orang-orang yang baik macam malam pertama kal arusah, pengantin baru. Allahu Akbar. Cuba ingat balik pengantin baru dulu malam pertama. Allahu Akbar. Indah kan? Macam itulah digambarkan kepada ahli-ahli syurga. Kal arusah. Allahu Akbar. Yang pasti dilalui oleh setiap insan. Abu Al-Itahiyah berkata, silakan engkau bersenang-senang sesuka hatimu sekarang ini di dalam naungan tembok istana yang tinggi ini. Semoga semua perintahmu pasti akan segera dipenuhi, baik pada malam hari maupun di waktu siang hari. Namun jika nafas telah turun naik di tenggorokan dan bunyi sakarat telah terdengar di dalam dada, pada saat itu engkau tahu dengan yakin bahawa apa yang kamu nikmati selama ini hanyalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain tidak hanya perhiasan yang menipu dayakan. Dan ingatan lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia tidak lain hanya permainan dan senda gurau. Allahu Akbar. Tapi bila kita rasakan dunia ini adalah platform, adalah ruang untuk kita dekat dengan Allah, kita akan rasa dunia ini subhanallah sebagai penghubung kita di akhirat. Dunia adalah tempat kita akan meninggal, bukan tempat kita meninggal. Jadi manfaatkan benar-benar kehidupan dunia yang sementara ini. Allahu Akbar. Baik, sebaik saja penguasa itu mendengar nasihat itu, dia terus menangis dan kemudian jatuh pingsan ke lantai kerana dia teringat akan huru-hara pada malam pertama di dalam kubur. Alangkah dahsyatnya malam pertama itu. Allahu Akbar. Dan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk. Pada satu malam, baginda tidur bersama sahabatnya. Mereka ini bertujuan mengadakan peperangan di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada waktu tengah malam, aku terbangun dari tidurku lalu melihat ke tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak menjumpainya. Kemudian aku meraba di tempat tidurnya. Ternyata dia masih sejuk kerana baginda belum tidur lagi di tempat itu. Setelah itu aku mendatangi tempat tidur Abu Bakar, tetapi aku tidak menjumpai di tempat tidur. Kemudian aku mendatangi tempat tidur Umar, tetapi ternyata juga tidak ada di tempat tidurnya. Tiba-tiba aku melihat cahaya api di hujung perkemahan. Aku mendatangi cahaya itu, ternyata di sana ada orang yang sedang menggali kubur. Rasulullah SAW turun ke dalam lubang kubur dan aku melihat jenazah telah siap untuk dikebumikan. Abu Bakar dan Umar berdiri di sisi jenazah. Sisi jenazah, Rasulullah berada di dalam lubang kubur. Aku melihat air mata baginda ketika itu berlinangan. Maksudnya ada satu jenazah. Satu jenazah waktu tu. Kemudian baginda menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangannya sambil berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meredai sahabatku yang meninggal ini, maka hendaklah engkau meredainya. Allahu Akbar. Beruntung orang-orang yang didoakan diredakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, siapakah orang yang meninggal ini? Abu Bakar dan Umar menjawab, dia adalah saudaramu Abdullah Zul Bajdain. Bajdain. Dia baru sahaja meninggal dunia awal petang tadi. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, sungguh waktu itu aku berangan-angan bahawa akulah yang meninggal ketika itu. Sahabat-sahabat dia mengharapkan doa Nabi. Bila Nabi doa macam tu, dia berangan-angan, dialah yang mati, dialah yang meninggal. Allahu Akbar. Sebab jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha kepada seseorang, maka orang itu pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan juga kerana baginda menemani dan mendoakannya pada malam pertama di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Ingat, malam pertama baik dan seterusnya akan baik. Kita ni dalam kubur adalah persinggahan pertama sebelum kita sampai ke akhirat. Di persinggahan ini baik, seterusnya juga akan baik.
Di persinggahan ini kita sangkut, seronok juga kita akan sangkut. Ya, Allahu Akbar, kita akan terkandas dan sebagainya. Itu sebab kita banyak-banyak mohon pertolongan pada Allah. Ya, kita doa mohon pertolongan. Allah jangan lekakan kita, Allah jangan biarkan kita lalai dengan dunia ini yang pelbagai fitnah. Itu sebab ada satu doa yang Nabi sentiasa baca, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk menjaga diriku walau sekelip mata. Nabi pun doa minta Allah jaga dia, apatah lagi kita ni yang banyak salah silap kita. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa banyak-banyak. Allahu Akbar. Allah akan jaga kita. Allah tak akan biar kita dalam keadaan leka, lalai dan sebagainya. Allahu Akbar. Dalam perjalanan umrah kali ini benar-benar saya belajar arti tawakal, serah betul-betul pada Allah. Bila turun di Maldives tu dengan Abang Ebi yang sakit dalam keadaan tak ada duit, mata wang sana waktu tu tak ada makanan, Allah Akbar, kita hanya bergantung pada Allah. Dan Allah gerakkan hati-hati manusia untuk bantu sangat cepat. Bila kita doa, kita musafir, kita serah pada Allah, Allah mudahkan banyak benda. Allahu Akbar. Walaupun di awal tu nampak kesedihan, nampak kita sedih, apa yang Allah ajar ni. Allah Akbar, percayalah. Setiap ujian Allah nak gugurkan dosa kita, setiap ujian Allah nak kita dekat dengan dia. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Yang keenam, kisah yang keenam, Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang penguasa zaman Umayyah, dinasti Umayyah. Biasanya seorang khalifah itu mengganti bajunya lebih daripada sekali dalam sehari. Tidak perlu hairan, dia memiliki harta, pembantu, istana, makanan dan minuman yang beraneka ragam. Apapun yang diinginkan dan dicita-citakan pasti dikabulkan. Ini nak cerita penguasa, pemimpin. Namun ketika Umar Abdul Aziz dilantik memegang jawatan khalifah dan sebagai pemimpin kepada seluruh umat Islam, dia membuang semua kebiasaan dan adat resam itu. Pemimpin yang kaya, yang mewah tu dia buang. Allahu Akbar. Sebab dia selalu ingat malam pertama yang akan dialami di dalam kubur. Ingat apa yang kita ada ni akan kita tanggung dan kena jawab. Harta yang banyak, segala-gala penguasaan, segala-gala kita punya pengaruh yang hebat, semua akan ditanya. Allahu Akbar. Itu sebab jangan bangga. Ingatan saya juga seluruh yang dirahmati Allah, yang kita punya harta segala-galanya akan, jangan kita rasa bangga. Sebab apa? Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara ni. Yang pertama, Allah akan tanya tentang umur kita, ke mana kita habiskan. Waktu kita remaja, muda, sampai tua, sampai kita mati, ke mana kita habiskan. Itu yang kita kena tanggung dan kita kena jawab. Yang kedua berkaitan tentang harta. Mana dapat, ke mana kita habiskan. Allahu Akbar. Tu yang kena tanggung dan kena jawab. Dan yang ketiga berkaitan tentang ilmu. Kita dapat ilmu, kita sampaikan, kita amalkan atau bagaimana. Dan yang terakhir, abdan fima ablah. Badan kita letih untuk apa? Letih ni duduk dalam 1 jam dalam kuliah ni, dalam usrah ni letih. Dengar saya bercakap letih. Tapi letih yang berbaloi, mudah-mudahan yang ada redha Allah, yang mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab akhir zaman ni jangan tinggal Al-Quran, jangan tinggal hadis Nabi, begitu juga majlis ilmu seperti ini. Cari di mana pun, walau secara maya, walau secara online, silakan. Cari redha Allah, walau apa cara sekalipun yang bawa kita redha Allah, kita cari. Allahu Akbar. Baik. Sebaik saja dia dilantik sebagai khalifah, pada hari Jumaat dia berdiri di atas mimbar yang dihadiri oleh para gubernur, menteri, penyair, ulama dan parlimen perang. Dia berkata, ambillah kembali bai'ah kamu ini daripadaku. Mereka menjawab, kami hanya menginginkan kamu sebagai khalifah. Dia pun akhirnya menerima sebagai pemimpin dan belum berlalu 1 minggu memegang jawatan khalifah, badannya mulai kurus. Allahu Akbar. Belum sampai 1 minggu badannya kurus. Tubuhnya lemah dan mukanya pucat. Kaum muslimin ingin tahu apakah sebenarnya penyebab khalifah baru tersebut menjadi seperti itu secara mengejut. Lalu mereka bertanya kepada isterinya, apakah yang berlaku dengan Umar sehingga kan semakin hari semakin memberi kesan terhadap perkembangan fizikalnya. Isteri menjawab, demi Allah dia tidak pernah lagi tidur malam. Allahu Akbar. Ni. Seorang pemimpin yang benar-benar rasa amanah daripada Allah ni, watak ni. Dia tidak pernah lagi tidur malam. Jika dia berbaring di atas tempat tidur, tubuhnya berbolak-balik ke kiri dan ke kanan
seolah-olah dia sedang tidur di atas bara api. Yang gelisah, Allahu Akbar. Dia sering berkata, alangkah malangnya aku. Mengapakah sekarang aku menjadi pemimpin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada hari kiamat kelak, aku akan diminta pertanggungjawaban mengenai kesejahteraan orang fakir, miskin, kanak-kanak dan para janda. Allah Akbar, timbulkan muhasabah, timbulkan persoalan malangnya aku ni. Ya Allah Akbar, hari ini, zaman hari ini orang minta jadi pemimpin. Minta jadi ketua, minta jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tidak mikir apa yang bakal berlaku macam yang difikirkan oleh Umar Abdul Aziz ni. Allahu Akbar. Salah seorang ulama berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, ketika kamu berada di Mekah dan sebelum menjadi pemimpin, kamu hidup dalam kesenangan, kenikmatan dan dalam keadaan sihat. Kini keadaan tubuh berubah secara mengejut. Mengapakah sampai berlaku demikian? Dia terus menangis sebaik sahaja mendengar pertanyaan itu. Kemudian dia berkata kepada ulama yang bernama Ibnu Ziyad, wahai Ibnu Ziyad, sekiranya kamu melihatku di dalam kubur selepas 3 hari dikebumikan, iaitu pada saat aku dalam keadaan tidak berpakaian, tidur berbantalkan tanah, berpisah dengan orang-orang yang aku cintai dan berpisah dengan sahabat-sahabatku, tidakkah kamu membayangkan keadaanku selepas 3 hari aku dikebumikan? Demi Allah, demi Allah, kamu pasti membayangkan aku berada dalam keadaan sangat menjijikkan. Semoga Allah mengurniakan kita supaya beramal soleh. Ini Umar Abdul Aziz memikirkan, disebut dengan Ibnu Ziyad, seorang ulama hebat. Demi Allah, seandainya seseorang hidup selama 1000 tahun bergelumang dalam kenikmatan dan tinggal dalam istana mewah, dia tidak mengalami kesedihan sedikit pun sepanjang hidupnya, semua itu pasti tidak dapat menebus kesengsaraannya di kuburnya. Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, al-qabru raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu boleh menjadi sebagai taman syurga dan boleh menjadi sebagai lubang neraka. Ini saya sebut di awal tadi. Hadis yang sahih riwayat Tirmizi. Dan cerita yang ketujuh apa dia? Khalifah Uthman bin Affan, jika kita ikut mengiringi jenazah ke kuburnya, dia pun menangis sehingga jatuh pingsan. Khalifah Uthman jika ikut mengiringi satu-satu jenazah ke kubur, dia pun menangis sehingga jatuh pingsan. Kaum muslimin mengusungnya dan menghantarkannya pulang ke rumahnya, sama seperti mereka mengusung jenazah tersebut ke perkuburan. Setibanya mereka di rumahnya, mereka berkata, kenapakah denganmu wahai Amirul Mukminin? Allahu Akbar. Dia menjawab, aku pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik-baik seluruh yang dirahmati Allah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat. Baiklah seluruhnya. Buruk, teruk, jijik lah, teruklah yang seluruhnya. Allahu Akbar. Ni gambaran daripada ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang melihat gambaran ini, yang hujung-hujung kuliah ini yang saya dapat gambarkan, bila datang peringatan ini, Allah sayang kita. Allah nak kita berubah. Bila ada peringatan tentang mati, peringatan tentang Al-Quran, peringatan tentang hadis Nabi, Allah nak kita berubah. Kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah, yang pertama, Allah mudahkan dia beribadah. Allah mudahkan dia melakukan kebaikan. Yang kedua, Allah selamatkan dia daripada melakukan maksiat. Niat nak buat maksiat, tapi Allah selamatkan. Sampai masa tak jadi. Allah. Dan yang ketiga apa dia? Allah sibukkan dia dengan aib diri sendiri, dengan sibuk betulkan aib diri dia sendiri. Allah Akbar. Jadi kita rebutlah peluang kehidupan yang sementara ini. Bila dengan satu-satu kematian, nak menggambarkan mati itu juga bila-bila masa akan hadir pada kita. Sama ada kita sedia atau tidak sedia. Kita muhasabah sama-sama. Baik. Sikit lagi. Jika seseorang berjauh melewatinya, nescaya dia akan selamat di akhirat kelak. Sebaliknya jika dia gagal, maka dia akan gagal dan sengsara di akhirat kelak. Kubur boleh menjadi sebagai taman syurga dan boleh menjadi sebagai lubang neraka. Seorang penyair mengatakan kubur boleh menjadi sebuah taman syurga atau boleh menjadi sebagai lubang neraka. Jika dia orang baik, maka perjalanan selanjutnya adalah kenikmatan yang lebih baik daripada Tuhan kami.
Jika dia orang yang jahat, maka perjalanan selanjutnya adalah kesengsaraan yang jauh lebih dahsyat. Penyair lainnya berkata, aku datang ke kubur lalu berseru, manakah orang yang dihormati dan orang biasa? Mereka semua mati dan tidak seorang pun yang beritahu mereka mati, dan demikian dengan riwayat hidup mereka. Wahai gadis yang menanyakan manusia masa lalu, adakah kamu sudah mengambil pelajaran masa lalu? Gadis-gadis kampung berangkat pagi dan pulang petang, itulah yang membuat keindahan masa lalu menjadi sirna. Maksudnya segala-gala menjadi memori indah, atau bawa benar-benar kesannya jadi indah, atau sebaliknya umpama begitu. Baik, adakah kau melihat perkuburan yang istimewa berbanding dengan perkuburan lain-lainnya? Adakah seorang pembesar akan dikuburkan di dalam lubang yang terbuat daripada emas atau perak? Tak, tetap sama daripada tanah. Ni hari ni kita muhasabah sama-sama. Contohkan jerat Cina kan, yang dipanggil kubur Cina tu jerat Cina. Ni ada apa fairy park apa semua digambarkan sebagai taman-taman dia, dibuat begini. Ya Allah, bernampak indah. Tapi di sebalik gambaran itu belum indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dalam keadaan sengsara. Sebab apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demi Allah, dia pasti akan meninggalkan singgasana dan kekuasaannya, meninggalkan istana dan bala tenteranya, dan meninggalkan apa sahaja yang dimilikinya. Dia hanya memakai selai kain seperti yang kita pakai ini, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah. Ibumu melahirkanmu, hai manusia, dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia. Berusahalah agar ketika kau mati nanti mereka menangis, sedangkan engkau dalam keadaan tertawa dan bahagia. Menangis tu sesuatu yang fitrah. Nabi pun menangis kematian Siti Khadijah. Allahu Akbar. Siti Khadijah dah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah yang ke-8, seorang lelaki soleh, aku kenal baik dengannya. Ini daripada penulis lah. Di Kota Riyadh mengadakan perjalanan menuju Makkah bersama isterinya. Isterinya sedang berpuasa dan seorang perempuan yang taat lagi solehah. Mereka berdua ingin melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci. Sebelum keberangkatannya, si isteri meminta izin kepada anak-anaknya dan menuliskan sebuah surat yang berisi wasiat bagi mereka, seolah-olah dia akan pergi untuk selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62, summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dia pembuat perhitungan yang paling cepat. Bermakna kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan hitung, Allah akan buat kira-kira, Allah akan beri balasan secara segera syurga baginya. Allahu Akbar. Si suami hairan melihat perbuatan isterinya itu yang seakan-akan buang tabiat. Ingat, orang nak mati dia akan buat benda-benda yang seolah-olah macam buang tabiat. Buang tabiat, tak pernah buat, tiba-tiba buat. Ni hati-hati. Allahu Akbar. Setelah itu mereka berdua, suami isteri, bertolak ke Mekah dan melaksanakan ibadah umrah. Setelah melaksanakan ibadah umrah, mereka berdua kembali ke Riyadh. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ajal datang meragut nyawa isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang sebagai firman Allah dalam surah Yunus. Cuba tengok ayat yang ke-55. Ala inna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ingat, mati itu benar. Ramai orang yang tahu, tapi tak ramai orang yang sedar. Ramai yang tahu akan mati, tapi tak sedar benar-benar dia akan mati. Allahu Akbar. Sebabnya kereta yang sedang dipecut laju, tiba-tiba tayarnya meletup, sehingga kereta itu terjunam. Kepala isteri pecah akibat terkena hentakan kuat, sehingga dia mati di tempat kejadian. Semoga dia mati sebagai syahid. Allahu Akbar. Balik daripada umrah bersih. Allahu Akbar, bersih orang yang Allahu Akbar. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, Nabi SAW bila ditanya apa ciri-ciri haji yang mabrur, Nabi jawab seolah-olah macam tak kena. It'amu ta'am wa taibul kalam. Orang yang suka beri orang makan dan orang yang perbaiki percakapan dia. Dan ada kaitan, orang yang baik, makin baik, dia akan tak kedekut bagi orang makan, tak kedekut bersedekah, dan mulut dia makin baik. Dan bila sebut gambaran ini, Allahu Akbar, bila sebut syahid dalam perjalanan bersih mengerjakan umrah tu, kesan daripada mengerjakan umrah yang makbul insya-Allah. Allahu Akbar.
Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf, ingatan Allah yang terakhir. Cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina natakabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima daripada mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Allahu Akbar. Bila sebut orang yang syahid, nampak terkubur jasad dia, tapi menghidupkan kebaikan dia. Allahu Akbar. Ya, kita dengar sebelum ni kisah Siti Sarah, ya, sampai di Masjidil Haram, ya, ditunaikan sembahyang jenazah gaib ke atas dia. Allah Akbar, diceritakan kisah-kisah kebaikan. Ya, dia melahirkan anak-anak hidup, ya, dia pula meninggal syahid tu syahid yang menanggung, ya, menanggung kesakitan. Allahu Akbar. Suami yang selamat ketika itu keluar dari sebelah pintu kereta dan menghampiri isterinya yang sedang dalam keadaan sakratul maut sambil membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allahu Akbar. Ya, orang yang baik Allah akan pimpin saat kematian dia dalam keadaan bicara, dia bicara yang baik. Allah Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, hari ini apa yang kita sibukkan? Saya pernah berhadapan dengan satu orang yang Allah uji saat kematian dia tak boleh nak bersyahadah. Yang disebut 5 kali 6, 6 kali 5 duk bilang-bilang. Itu sebab apa yang kita sibukkan, Allah matikan kita dengan apa yang kita suka buat, apa yang kita suka cakap. Ya, itu sebab hari ini banyaklah kita sebut kalimah la ilaha illallah banyak kali, jadikan zikir. Ya, dengan kalimah istighfar, kalimah selawat, jadikan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan lafaz yang baik, insya-Allah, perbuatan yang baik. Dia juga sempat berkata kepada suaminya, aku mohon redha kepadamu wahai suamiku tercinta, sampaikanlah salamku kepada keluarga di rumah. Allah Akbar. Dia sempat cakap pada suami dia begitu. Selepas itu dia membuskan nafas yang terakhir dan ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, surah Muhammad, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak daripada Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad ayat yang kedua. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sama-sama muhasabah, ya, lebih kurang beberapa kisah, ada 8 kisah orang-orang yang baik, ya. Allah bagi ingat pada kita, ya, yang kita semua menuju kepada kematian. Ya, kita semua menuju kepada kematian. Ya, mudah-mudahan kematian kita kematian yang baik yang Allah redha. Ya, moga-moga Allah menjadikan malam pertama perempuan ini, ya, dikuburnya sebagai malam kebahagiaan dan ketenteraman, dan mengumpulkan kembali dengan keluarganya kelak di akhirat, juga mengumpulkan kita semua dengan sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita, ya, cintai kelak di dalam syurga. Sesungguhnya dia maha lembut lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sama-sama muhasabah, kita renung di sebalik kisah ini. Saya rasa sekadar ini dapat saya sampaikan apa yang saya nak ingatkan bersama juga diri saya. Kehidupan ini hanya sementara. Kehidupannya hanya transit, hanya singgah, hanya persinggahan untuk sampai kita ke akhirat. Kita dulu asalnya di syurga dan sepatutnya kita kembali ke syurga. Allahu Akbar. Ini sia-sia kehidupan kita bila kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya rasa sekadar itu dapat saya sampaikan. Maaf banyak-banyak, maafkan saya, doakan saya agak rasa kurang sihat sikit. Ya, jadi mudah-mudahan kita bertemu di lain bicara, insya-Allah. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, kita ikut sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi yang Nabi ajar, Nabi jumpa siapa pun dia akan minta, dia akan minta doa daripada siapa pun. Ni akan sebut maafkan saya, doakan saya, minta maaf, akan minta doa. Nabi jumpa siapa pun. Ni ada yang tanya buku ni, buku Sakratul Maut. Ini cetakan baru, kulit dia yang baru macam ni, susunan Dr. Aid Al-Qarni, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Kalau buku ni penerbit dia Al-Hidayah yang boleh dapatkan. Saya tak pasti di Brunei ada tidak. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, terima kasih banyak-banyak yang bersama dalam bicara ni. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Maafkan saya, doakan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam redha
dalam rahmat Allah, sentiasa Allah beri hidayah pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di saat kami leka dan lalai Engkau ingatkan ya Allah. Di saat kami melakukan dosa Engkau sedarkan ya Allah. Di saat kami banyak dosa gugurkan ya Allah. Ya Allah, ampunkan benar-benar dosa-dosa kami. Jangan hijab kebaikan kami untuk sampai pada Engkau ya Allah. Dan hijab kebaikan daripada sampai pada kami atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampunkan benar-benar ya Allah dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini ya Allah, dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersedia untuk menghadapi mati ya Allah. Jadikan kami orang yang bijak yang sentiasa ingat akan mati ya Allah. Dan jadikan kami di kalangan orang yang bodoh, yang leka, yang lalai, yang tak bersiap untuk menghadapi mati ya Allah. Kurniakan kami mati dalam keadaan husnul khatimah nanti ya Allah. Dengan matikan kami dalam keadaan su'il khatimah ya Allah. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Kau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan dunia yang sementara yang tersisa yang berbaki ini baik pada kami ya Allah, dan akhirat nanti baik juga pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada pagi yang barakah ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, untuk akhirnya saya nak mengajak siapa yang berhajat untuk infak beras yang saya masih lakukan, yang sangat-sangat memerlukan di sekitar saya ini, dan satu Malaysia yang kita dah agihkan, alhamdulillah. Begitu juga untuk pembangunan pondok, untuk baik pulih pondok saya di Tanjung Karang. Siapa yang berhajat silakan, mudah-mudahan yang saya sharekan ini ada saham syurga kita bersama insya-Allah, mempermudahkan urusan hidup kita, mati kita nanti insya-Allah. Allah alam, minta maaf zahir batin, maafkan saya, doakan saya. Terima kasih yang mengikut. Begitu juga daripada Amal Jariah Brunei, siapa pun yang bersama pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah. Cari redha Allah. Yang utama insya-Allah syurga bagi kita. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Ustaz, saya minta masa 5 minit dari Ustaz. Baik. Minta doakan sahabat kita Hajiah Intan Naziar yang sekarang menghadapi kanser yang agak kritikal di rumah ya. Baik insya-Allah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Hajah Intan Naziar. Hajah Intan Aziar. Baik, seluruh yang baik Hajah Intan Aziar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, siapa pun sedang diuji, kita doakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi mardaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berilah kesembuhan pada sahabat kami, pada teman kami Hajah Intan. Hajah Intan ya Allah, dan seluruh yang sedang diuji dengan kesakitan, Kaulah yang Maha mengetahui. Di sebalik ujian tersebut ya Allah, berilah kesembuhan dengan sebaik-baiknya. Berilah aturan yang sebaik-baiknya padanya ya Allah. Kami juga yang sedang diuji dengan kesakitan, berilah kesembuhan ya Allah. Jadikan ujian ini ujian yang Kau berikan pada mereka dan kepada kami, mendekatkan kami pada Engkau, yang menjauhkan kami pada Engkau ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz.